Assalamualaikum guys. Hari ini kita masih lagi berada di Zhengzhou di Henan Province untuk melihat Denza Z9 GT ni mengalami flash charging. Jadi flash charging ni adalah satu teknologi unik daripada BYD, dan antara benda yang uniknya flash charging ni mungkin tak ternampak, ini kabel dia adalah sangat kecil. Selalunya kalau kita tengok kabel yang supercharger 350 kilowatt apa berat saya nak angkat pun terasa, tapi yang ni tengok Vivian yang comel daripada BYD ni pun senang boleh angkat, gerak kiri dan kanan. Dan kalau you tengok dia punya kepala tu memang samalah macam kita dekat Malaysia ni lah, kepala sama, jenis yang sama juga, memang dah gunakan standard itu. Dan you tengok dia punya reka bentuk charging point dia dah berbentuk T dan you boleh tarik gerakkan kabel tu ke kiri ke kanan untuk membolehkan you cecah lah, sama ada plug you sebelah kiri ke sebelah kanan, dua-dua akan boleh sampai. So ini salah satu reka bentuk ataupun design yang unik untuk flash charging ni. Semua dekat China pun jenis berbentuk T macam ni lah, maksudnya boleh dua gun sekali. Tak pasti sama ada kalau dua kereta charge sekali boleh dapat full flash charging ataupun tidak lah, tapi dijanjikan 5 minit daripada 10 ke 80 dan 9 minit daripada 10 ke 97%. Tapi hari ini kita bermula dengan 7% saja charging, dan kita akan tengok berapa laju lah benda ni. Tu dia dah mula, you boleh tengok kat bawah belah kanan tu ialah tadi dalam 70 km ni, dalam masa 9 saat dia dah naik dekat 100 dah. So maksudnya dalam masa beberapa minit saja you dah boleh tambahkan dia punya range. Ni sekarang ni tengok dalam tempoh kurang daripada 30 saat dah naik daripada 7 ke 11%, dan dia punya julat jelajah dia dah sampai ke 125 126 km. Dan you akan perasan dan you akan cecah lebih kurang 200 km tu dalam masa seminit saja. So ini memang satu teknologi yang sangat penting lah untuk zaman kita bergerak ke depan ni. Cuma saya fikirkan benda ni mungkin lebih sesuai untuk atas lebuh raya lah. Kalau dekat kawasan-kawasan dalam bandar, mungkin perlu juga ada satu dua, sebab kadang-kadang orang pergi meeting dia nak charge cepat-cepat. Sebab kebanyakan saya rasa kegunaan ni untuk di dalam bandar lah. Of course kita kena bagi option kepada people, kadang-kadang dia orang tak sempat nak planning. So this is something yang akan menjadi semua widespread lah. Cuma sekarang ni saya katakan susah kita nak fikirkan macam mana cara nak menggunakannya ataupun aplikasi dia, sebab benda terlalu baru. Memang kita nampak atas highway sangat penting. Juga basically benda ni akan ganti kedai minyak lah. Macam mana pun benda ni lah yang akan ganti kedai minyak, di mana akan menjadikan charging tu lebih cepat ataupun sama cepat dengan isi minyak lah. Juga dia ada aplikasi-aplikasi lain juga saya rasa, macam untuk kenderaan dalam kawasan kecil macam dalam airport. Dia orang pergi hantar bas hantar passenger pergi datang balik, kalau dia boleh recharge balik dalam masa seminit 2 minit untuk tambah 10-15 km, dan sangat berguna sebab dalam airport dia punya range tak jauh. Jadi bas-bas yang dalam airport tu boleh menggunakan bateri yang lebih kecil, jadikan ia lebih ringan dan lebih energy efficient. Dan juga benda-benda ni juga mungkin sesuai untuk aplikasi dalam kawasan kilang, dalam kawasan Lombong dan sebagainya lah. Kawasan resort, of course, memang benda-benda yang macam itulah yang mempunyai very short range dan memang just perlukan instant charging. Juga untuk bas, sebenarnya saya rasa untuk bas-bas yang digunakan dalam bandar, kalau dia orang ada masa charging macam ni, dan you hanya perlu katalah bas tu kena pergi daripada KL sampai ke Kelang, one way, dia berhenti sekejap, tak sampai 10 minit, biasa kan berhenti kat terminal 10 minit, charge dan boleh jalan balik. Cuma sekarang ni ceritanya cost lah, cost charger ni macam mana, mahal ke tidak, bateri dan sebagainya macam mana. So this is something yang akan rasanya menjadi more widespread. Dan sekarang ni tengok dalam masa 2 minit, tak sampai hampir 3 minit dia dah naik ke 42% lebih, dan dah dapat 429 km 430. Kalau kat Malaysia yang tu saya rasa dah julat jelajah yang cukup untuk kebanyakan kita nak finish off the journey lah. Benda ni saya rasa dia punya aplikasi dia ada limitation juga, sebab kos mesti lebih tinggi daripada charging kat rumah. So kita akan minimize lah charging laju macam ni. Juga mungkin sebab bateri ke apa ke kan, mungkin dia akan lebih panas ke, wear out lebih cepat ke. Tapi dia sangat berguna untuk aplikasi di mana kita tak sempat nak merancang dan sebagainya. 50% dalam masa 3 minit setengah.
Still not slowing down. And 520 kilometers. It's the reason why dia kata 97 minit, I'm assuming at 97 it starts to slow down dramatically lah. Maybe around 70-80% it should start to slow down. Otherwise, this is crazy. Okay, now it's 3 minutes and 54 seconds, and we are already up to 50 odd percent. So That's I still mean, by going any same standard, pace. if we can do 4 Okay, let's minutes see. and do 56%, We're going past the 55% mark, and I think the pace has not dropped. Masih lagi kadar charge yang sama. very long time. And actually, in terms of my time frame, it went a bit faster than I expected. Yeah, I didn't expect Nampak to see this macam in 3 years. still not slowing down, 60%. 4 minutes and 20 seconds, and we They're have still done running about 60%. 1 kilometer per second. Because this is not the Okay, 70% is going to come up in about 5 minutes, janji dia orang. Let's see whether they can achieve or not within 5 to 5 minutes and a half. To 70%. Oh, I think boleh lah. Looks like they'll get it there lah.